Korea terletak di semenanjung Korea di timur laut Asia. Ia dikelilingi 2 buah negara dan 3 buah lautan. Di barat laut adalah Sungai Yalu yang memisahkan Korea dari China. Di timur laut adalah Sungai Truman yang memisahkan Korea dengan Rusia. Laut Kuning berada di hala barat, Laut Cina Timur di selatan dan Laut Jepun di timur Korea. Di dalam teks purba Cina, Korea dikenali sebagai negara sungai dan gunung yang disulam dengan sutera dan negara timur penuh kesepanan. Pada kurun ke-7 dan 8, jaringan perdagangan melalui darat dan air menjalinkan negara Korea dengan Arabia. Seawal tahun 845, pedagang-pedagang Arab menceritakan mengenai Korea seperti berikut. Di seberang lautan, lebih jauh dari China terletak sebuah negara yang penuh dengan gunungan yang dipanggil Silla dan ia kaya dengan emas. Korea merupakan sebuah negara yang masyhur dan kaya dengan budaya serta nilai identiti yang tinggi. Soalannya, bagaimana Korea boleh terpisah kepada dua, iaitu Korea Utara dan Korea Selatan? Kedudukan semenanjung Korea yang berada di antara dua kuasa besar iaitu China dan Jepun menyebabkan berlakunya perebutan semenanjung Korea antara dua kuasa besar itu bagi meluaskan kuasa jajahan masing-masing. Pada tahun 1270, Empire Koryo telah ditundukkan oleh Empire Mongol. Empire Mongol menggunakan Korea bagi melancarkan serangan ke atas Jepun pada tahun 1274 dan 1281, namun gagal akibat fenomena ribut taufan. Jepun juga sebaliknya menggunakan Korea untuk menakluki China selepas penyatuan Jepun pada era Sengoku iaitu 1467 hingga 1590. Jepun melancarkan serangan ke atas Korea pada tahun 1592 dengan tujuan untuk menakluk China, namun gagal setelah Korea mendapat bantuan dari dinasti Ming dari China. Selepas transformasi Meiji pada tahun 1868, Jepun kembali menjadi kuasa besar dunia dan ingin menakluk Korea. Persaingan antara China dan Jepun untuk mendapatkan Korea telah mencetuskan Perang Jepun-China pada tahun 1894 hingga 1895 yang berakhir dengan kemenangan Jepun. Korea telah dijadikan tanah jajahan rasmi Jepun pada tahun 1910. Pada tahun 1931, Jepun telah melancarkan serangan ke atas Manchuria dan berjaya menakluki wilayah tersebut dan diberi nama Manchukuo. Jepun menyerang Beijing pada tahun 1937. Ini secara tidak langsung telah mencetuskan Perang China-Jepun kedua. Setelah pengeboman Nagasaki pada tahun 1945, Maharaja Jepun menyerah kalah dan melepaskan semua jajahan termasuklah semenanjung Korea. Setelah Korea bebas daripada penjajahan Jepun, nasionalis Korea Liu Won-hyung mengisytiharkan People's Republic Korea pada tahun 1945. Amerika Syarikat memasuki Seoul dan mendirikan United States Army Military Government in Korea. Kesatuan Soviet pula telah menakluk utara Korea. Ini terjadi kerana fahaman komunis telah tersebar luas setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Bimbang akan kuasa Soviet yang bakal merebakkan seluruh Korea, Amerika Syarikat perlu memastikan sebahagian Korea berada di dalam kawalan. Perebutan semenanjung Korea yang terbahagi kepada dua wilayah terjadi atas faktor geopolitik. Kesatuan Soviet telah melantik pejuang komunis Kim Il-sung di utara Korea manakala selatan Korea dikuasai oleh Amerika Syarikat. Maka wujudnya garisan pemisah antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dikenali sebagai Parallel 38. Perpisahan itu menyebabkan wujudnya dua rejim berbeza iaitu Democratic People's Republic of Korea di Korea Utara yang mengamalkan fahaman serta sistem komunisme, manakala Republic of Korea di Korea Selatan pula mengamalkan sistem kapitalisme dan pemerintahan demokrasi. Korea Utara menyerang Korea Selatan bertujuan ingin menyatukan Korea pada tahun 1950. Ini secara tidak langsung telah mencetuskan Perang Korean pada tahun 1950 hingga 1953, manakala Korea Selatan pula dibantu oleh Amerika Syarikat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Perang saudara ini berlangsung selama 3 tahun, namun kemenangan gagal dicapai oleh mana-mana pihak. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani oleh kedua-dua pihak dan kembali ke wilayah masing-masing. Korea kemudiannya dipisahkan oleh sempadan yang kininya dikenali sebagai Demilitarization Zone (DMZ).
Sehingga ke hari ini, Korea Selatan masih berjaga-jaga dengan Korea Utara kerana tidak mahu mengulangi peristiwa Korean 1950 yang telah meragut nyawa beribu warga Korea itu sendiri. Kini Amerika Syarikat menandatangani perjanjian Pakatan Ketenteraan dan meletakkan pasukan ketenteraan Amerika Syarikat di Korea Selatan. Sehingga ke hari ini, Korea Utara dan Korea Selatan mempunyai perbezaan pandangan politik. Korea Utara mengamalkan ideologi tertutup dan tidak mahu campur tangan negara luar dan ingin meningkatkan ekonomi secara tersendiri. Korea Utara juga mempunyai kekuatan ketenteraan dan pemimpin yang perlu ditaati. Korea Utara mempunyai sekatan ekonomi berpunca daripada pembangunan ketenteraan dan senjata nuklear. Manakala negara Korea Selatan pula mencapai kemajuan pembangunan dan inovasi dalam teknologi. Korea Selatan juga mengaplikasikan sistem pasaran liberal atau secara terbuka dengan negara-negara luar, lebih-lebih lagi di dalam bidang ekonomi ekspor dan import. Budaya Korea juga sekarang telah diperluaskan dan diterima di peringkat antarabangsa.